reaction. Oh, okey. Kita tengok tak Reaksi pada video dan pada penulisan. Ya. Reaksi video dan reaksi penulisan pasal tajuk pada malam tu menarik. Kita sentuh pada dua orang, iaitu kata-kata Hadi dan tulisan Tommy. Dua-dua hangat sekarang. Dua-dua hangat sekarang ni kan. Okey. Jadi untuk para penonton luar sana, nanti kita akan paparkan kepada anda semua satu video untuk anda perhatikan, dan YB pun akan tengok juga nanti. Ya. Supaya nanti kita minta YB untuk buat reaksinya. Ya. Pasal video ni. Okey. Kita paparkan untuk anda semua. Tok Nazri tak boleh bersatu dengan UMNO. Sebenarnya penubuhan Barisan Nasional masa Tok Nazri. PAS pernah bergabung dengan UMNO, Barisan Nasional masa Tok Nazri ketua Dewan Ulama. Itu pernah. Itu mungkin kita tak ada, yang tanya ni tak ada lagi masa tu. Jadi dia bila berlaku peristiwa 13 Mei, Malaysia Huru-Hara, Tun Razak panggil Datuk Asri berbincang bagaimana kita buat gabungan, buat kerjasama politik. Akhirnya Dewan Ulama PAS membuat keputusan bersetuju kita masuk kerajaan campuran, bergabung dengan UMNO dengan 8 syarat. 8 syarat. Syarat yang pertama ialah PAS tidak menjadi komponen parti perikatan di masa itu. Yang kedua, mengizinkan PAS melaksanakan Islam secara berperingkat. Yang ketiga, PAS dibenarkan berdakwah dalam jentera kerajaan. Itu syaratnya. Itu 3 syarat. 8 semua sekali. Ini 3 yang penting. Bila dia terima, kita bergabung di masa itu. Tahun 79 berlaku krisis. Krisis yang menyebabkan berpecah. Berpecah itu panjang cerita. Itu satu ceramah yang lain. Pastilah kita kena berpisah dengan UMNO. Perubahan politik berlaku. Bila berlaku, kita mengadakan tahaluk. Tahaluk tak boleh. Ta'awun. Ta'awun ni sebenarnya perbincangan antara Tun Nazri, Dr. Harudin dan saya sendiri, 3 orang bincang di politik. Setelah kita melihat perkembangan politik yang mutakhir berlaku dengan adanya PAN, adanya PS di masa itu, belum pilihan raya lagi, kita mesti mengambil pendekatan menyatukan umat Islam. Pengalaman kita dengan tahaluk sudah. Kita mesti dengan ta'awun. Ta'awun ni ala dua taqwa, la ala ismul udwan. Ta'awun ni lebih langgar. Tun Nazri meninggal, Dr. Harin pun meninggal. Sebenarnya kita dah rancang sama dalam melaksanakan agenda ini. Videonya, untuk pengetahuan, video ni pun dah memang ada dalam Facebook. Tuan Guru sendiri. Saya masih lagi memanggil sebagai Tuan Guru pada 6 hari yang lepas. Jadi video ni masih baru lagi lah, panas. So, bukan benda lama. Bukan sekadar kita ngada-ngadakan. Jadi okey, itu videonya. Lain macam YB dengar video ni. Yalah, banyak saya kesirat tu. Okey, saya tak perlu apa yang nak reaksi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila saya dengar video ni, memang saya rasa cukup sedih lah, ya, kerana seolah-olah Haji Hadi nak kaitkan almarhum Tok Guru Ni Aziz dengan sikap yang ditunjuk olehnya, oleh Haji Hadi sekarang, ya. Macam nak kata apa yang dia buat kerjasama dengan UMNO yang sekarang ni, yang PAS buat sekarang ni adalah satu perkara yang biasa, yang almarhum Tok Guru Ni Aziz sendiri pun setuju, ya. Dan digunakan peristiwa pada tahun 70-an selepas Mei 13, maka ianya merupakan satu perbuatan yang bagi saya tidak berakhlak lah, ya. Minta maaf lah, ya, saya rasa, saya tahu orang akan marah lah kan, tapi bagi saya tak berakhlak lah kamu nak kaitkan almarhum Tok Guru Ni Aziz dengan sikap yang kamu tunjuk sekarang ini, yang mana kamu sendiri tahu Tok Guru Ni Aziz tak setuju, ya. Yang dulu, yang bila dilakukannya dalam suasana
darurat selepas peristiwa Mei 13 1969. Bukan isu COVID ya. Bukan isu kerajaan yang khianat yang tak ada majoriti ya. Tapi dalam keadaan telah berlakunya perkauman, perang ataupun pergaduhan perkauman sehingga berlakunya tumpah darah dan negara benar-benar menjadi rusuhan dan benar-benar dalam keadaan darurat, maka dalam keadaan itu untuk nak jaga keamanan dan sebagainya, maka telah pun dipersetujui ya. Tetapi kita semua tahu ya bahawa selepas itu Tok Guru Ni Aziz almarhum cukup tidak setuju dan tidak sanggup untuk bekerjasama dengan UMNO sekali lagi. Kerana pengalaman yang pertama bekerjasama dengan UMNO satu pengalaman yang pahit di mana hasil daripada itu PAS telah dikhianati. Ya, UMNO telah menggunakan kesempatan bila PAS bersama dalam Barisan Nasional untuk akhirnya mengisytiharkan darurat di negeri Kelantan dan dengan itu mengambil alih kerajaan negeri Kelantan yang tidak pernah diperintah oleh perikatan ataupun oleh Barisan Nasional. Ianya hanya berlaku selepas PAS telah menunjukkan kesanggupan untuk kerjasama, tetapi UMNO menggunakan keadaan itu untuk kepentingan mereka sehingga mereka merampas negeri Kelantan dalam pilihan raya yang berlaku selepas itu dan memegang negeri Kelantan itu untuk sekian lama sehingga kalau tak silap saya 1990 barulah PAS dapat menang kembali dan Tok Guru Ni Aziz berkali-kali semasa beliau masih hidup selepas pengalaman dengan kerjasama dengan UMNO mengatakan tidak boleh kerjasama dengan UMNO lagi. Biar kita ni belajar daripada pengalaman kita, orang mukmin tidak akan dipatuk daripada lubang yang sama untuk kali kedua dan sebagainya. Sehingga akhir hayatnya Tok Guru Ni Aziz almarhum tidak bersetuju untuk kerjasama dengan UMNO dan mereka-mereka yang sanggup untuk mencadangkannya, almarhum sampai ke tahap kata saya akan ludah atas muka kamu. Sampai ke tahap itu marahnya dengan cadangan untuk nak kerjasama dengan UMNO. Dan ada juga yang almarhum mengatakan kita bertahun-tahun kita berjuang nak jatuhkan UMNO, tiba-tiba bila UMNO dah nak jatuh kita pula nak bagi tolong. Kenapa Haji Hadi tak sebut benda-benda itu? Tiba-tiba nak bawa satu hujah macam nak katakan Tok Guru pun setuju. Ini satu bagi saya lah, minta maaf lah, tak ada akhlak lah. Saya tak kisahlah orang nak marah ke, orang nak nak ugut, nak pukul ke, nak apa ke, tu terpulang lah hak masing-masing lah kan. Tapi bagi pandangan saya ini amat jelas bahawa Haji Hadi dah tidak mempunyai satu morality ataupun satu akhlak yang melayakkan dia untuk memimpin sebuah parti Islam. Minta maaf lah. Dan kalau kita lihat pada dalam video yang sama, dia kata sebab pecah tu lain cerita lah. Lain cerita pula. Kalau nak ceritalah semua. Apalah nak cerita sebahagian, nak sorok sebahagian. Ini juga menunjukkan satu sikap yang kurang ikhlas, kurang berakhlak dan yang selektif. Dan yang terakhir dalam video itu dia memberikan gambaran seolah-olah almarhum Tok Guru Ni Aziz bersama dengan dia dan almarhum Harundin memutuskan kerjasama dengan UMNO tahun, jangan tahaluf tapi tahun apabila melihat tubuhnya Parti Amanah Negara dan juga apabila melihat tubuhnya Pakatan Harapan. Sedangkan kita semua tahu Parti Amanah Negara telah ditubuhkan selepas meninggalnya Tok Guru Ni Aziz. Itu yang paling tu macam mana ni, mungkin dia mimpi dia, pasal dia masyhur dengan mimpi dia. Minta maaf tapi saya tak kata dia bohong. Kalau saya kata dia bohong, kita bohong kan. Dia tak bohong, tapi mungkin dia nampak benda tu dalam mimpi dia dan dia menceritakan mimpi dia. Dan dia duduk bersama dengan Tok Guru Ni Aziz, bersama dengan almarhum Tok Guru Ni Aziz, bersama dengan almarhum Harundin, bincang tentang soal Parti Amanah Negara, bincang tentang Pakatan Harapan, soal
nak kerjasama dengan UMNO, ta'awun dengan UMNO dan sebagainya, sedangkan itu semua tidak benar. Ya, kerana apa? Kerana memang Parti Amanah Negara hanya ditubuhkan selepas almarhum Guru Ni Aziz meninggal. Bukan sebelumnya. Kerana kalau belum meninggal sudah pasti muktamar tahun 2015 tidak akan berjalan seperti mana berjalannya pada tahun itu. Ni cai, ulama membuat cai dan sebagainya. Satu perkara yang amat sangat memalukan. Saya sebenarnya perasan itulah tadi YB sebut tu memang betul. Meninggal Tuan Guru almarhum Aziz pada Februari 2015. Amanah ditubuhkan lewat selepas itu. Bagaimana menyebut berbincang sebelum amanah itu ialah tu lah kata dalam mimpi. Astagfirullahalazim. Tapi anulah saya haraplah ahli-ahli PAS yang dengar video tu, yang kalau kamu hormat pada Tok Guru Ni Aziz, almarhum, jangan benarkan benda ni berterusan begitu dengan atas alasan dia ulama, maka semua yang dicakap adalah benar. Itu yang saya nak sentuh tu Wabi. Dia sampai ke akhirnya apa pun hujah Wabi sekarang ni Wabi berikan, mungkin ada bernasnya dekat situ. Andaikan saya ni ahli PAS, saya memberikan gambaran itu, pasal rakan-rakan saya ramai ahli PAS. Bernas macam mana pun, akhirnya saya akan bercakap Wabi, yang Wabi nak sebut ni, pandangan yang Wabi tolak ni adalah ulama. Dia Ustaz Hadi ni bangun malam tawakal pada Tuhan tu tinggi, pada Allah. Dan lagi hanya mereka yang menyerahkan sebulat ni, ataupun mereka ramai takkan faham benda ni. Memang dia lah orang faham, dan dia lah rujukan. Jadi macam mana tu Wabi? Saya minta maaf lah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baginda sendiri membezakan di antara pandangan pribadinya dengan wahyu. Ada, kalau kita ingat kisah perang Badar, ada pada satu ketika semasa menunggu tentera kafir Quraisy itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta supaya tentera umat Islam diletakkan di satu kedudukan, di mana air itu ataupun nak katakan sumber airnya berada di hadapan, dan kalau datangnya tentera Quraisy, maka mereka akan berada di hadapan, dan sumber air itu akan berada di antara dua. Saya tak ingat nama dia, kalau tak silap saya nama dia Khatib radhiyallahu an. Dia telah datang kepada Rasulullah SAW dan dia bertanya kepada Rasulullah, adakah ini pandangan ataupun wahyu? Pandangan ataupun wahyu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini pandangan. Lepas tu Khatib menjawab, kiranya pandangan, maka saya ada pandangan lain. Dan dia mencadangkan kepada Rasulullah SAW, pindahkan tentera Islam itu ke depan supaya sumber air itu berada di belakang. Dapat dikuasai. Dan dikuasai oleh umat Islam, tentera umat Islam. Dan bila tentera kafir Quraisy datang, maka mereka tidak akan dapat sumber air. Maka Rasulullah SAW bersetuju dengan pandangan dan cadangan yang dibuat oleh sahabat baginda, dan memindahkan tentera-tentera Islam itu ke depan. Itulah apa yang kita dapat pelajari, bahawa kalau sekiranya Rasulullah SAW sendiri membezakan di antara wahyu dan pandangan dan pendapat baginda sendiri, dan boleh mengutamakan dan menerima pandangan para sahabat yang bukan Nabi, adakah kita nak katakan bahawa pandangan Haji Hadi ni mengatasi pandangan Nabi? Itulah. Ataupun kita nak kata ini tak, ini wahyu. Itulah wahyu. Kalau kita nak kata wahyu tu terpulanglah. Jangan gaduhlah, terimalah wahyu yang Haji Hadi terima. Tapi kita semua tahu dah tak ada wahyu. Dah tak ada wahyu. Lepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah tak ada wahyu. Maka apa yang dikemukakan sekadar pandangan, kita hujah, kita bincang, kita bahas. Hakikatnya
Tok Guru ni Aziz almarhum meninggal sebelum penubuhan Parti Amanah Negara. Ya, bagaimana boleh dikatakan bahawa Tok Guru ni Aziz bersama dalam perbincangannya? Ya, nombor dua, hakikatnya Tok Guru ni Aziz sampai akhir hayatnya telah mengatakan no tu dengan soal kerjasama dengan UMNO. Sama ada ta'awun ke tahaluf ke, Tok Guru ni Aziz kata no. Kita dah serik dengan pengalaman yang pertama. Lalu apa yang nak timbulkan cerita yang sebelum daripada itu? Ya, ni nampak satu perkara yang cukup tidak wajar lah dilakukan oleh seorang yang dianggap sebagai ulama. Ya. Minta maaf lah ya, saya tahu orang marah. Saya tak boleh nak pasal benda ni tak betul. Ya, kalau ulama sekali buat, ulama sekalipun dia buat benda yang tak betul, kita kena tegur. Tak boleh kita diam. Sedangkan Rasulullah pun ditegur. Sedangkan Rasulullah SAW pun ditegur. Ya. Betul.